Dengar tak suara teacher? Kamu dengar ke suara teacher? Dengar je. Dengar. Okay, thank you respond. Kat sana hujan tak rumah kamu? Tak. Nampak tak? Dekat belakang teacher hujan. Kat sini hujan je. Berapa hari ya? 2 hari ya? Non-stop. Teacher nak berlari pun tak boleh. Hujan kat luar. So apa yang teacher buat? Tidur. Betul tak tu dong? Betul kot. Okay. Okay, mana yang lain ni? Okay, kamu boleh ready dengan kamu punya buku PBD. So hari ni kita nak settlekan soalan yang dalam buku PBD dan juga kita nak tengok standard solution. So kamu boleh ready dengan kamu punya buku teks, ataupun kalau kamu tak ada buku teks, kamu refer pada teacher punya soft copy standard solution, dan kamu buka PBD kamu buku modul A+ kamu. Okay, so teacher rasa teacher mula sekarang lah. Okay, teacher nak mulakan dulu. Okay, kita baca dulu Al-Fatihah. Ya, Okay, teacher nak Zulfaris. Muhammad Zulfaris ada? Baca doa Muhammad Zulfaris. Ya, teacher. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Rabbal Alamin. Tenang sangat dengar Zulfaris baca. Sangat manly, kan orang kata manly, yakin. Itu yang teacher nak kan. Jelas sebutan dia satu-satu. Okay, so tengok, ambil contoh lelaki-lelaki 4 Duke. Macam mana Muhammad Zulfaris baca doa. Clear. Macam tu lah kan. Baru kita rasa macam yakin nak amin kan. Gitu. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So 4 Duke, kita jumpa lagi untuk minggu ni lah. So minggu ni adalah minggu yang terakhir sebelum kita pergi ke minggu depan, kan. So minggu yang terakhir untuk minggu ni harapnya kita boleh habiskan untuk 2 kita dah habis. So tinggal standard solution. Okay. Dan juga kita nak tengok PBD
PBB yang teacher minta kamu buat calculation. Sebenarnya teacher sangat concern dengan calculation kamu, sebab kalau nak diikutkan calculation dalam chemistry ni taklah susah sangat tau. So by right kamu masterkan calculation, sebab kalau tengok SPM, yang ni guru yang berpengalaman 35% daripada paper kamu tu memang calculation je. So maksudnya 35% calculation. Kalau kita tak betul-betul master dengan calculation, rugilah, betul tak? So, sebenarnya 35% calculation yang sangat simple dalam kertas exam tu kita kena grab supaya 100 tolak 35 berapa tinggal lagi? 7 kan? 65 lagi. 65% lagi tu itu adalah pembacaan kamu kan. Kamu punya daya mengingat, daya pemahaman kamu. Okay, so kita nak settlekan dulu kita punya 35% tu, yang calculation tu. Okay, so teacher nak ambil attendance dulu. Aidil Ashraf ada tak? Saya. Aisyah Umairah? Saya. Ilyas Haris? Saya. Faris Adam? Saya. Jasmine Sofia? Jasmine Sofia ada? Ada. Okay, Maisara? Mas Nurul Aina? Saya ada teacher. Muhammad Adib Darwish? Muhammad Adib Darwish? Hai Adib. Danish Mikael? Saya teacher. Haziq? Saya teacher. Khairul Ikhwan? Saya je. Nafis? Nafis? Pelik Nafis tak ada ni. Nafis? Ryan? Saya ada teacher. Saya tu Ryan kan? Ya, Mama Rahimah saya teacher. Ya. Syakir? Syakir dekat ni komen Okey. Wafiq? Saya teacher. Zulfaris? Saya ada teacher. Okey. Aina Sufia? Saya ada teacher. Nuha Safia? Saya. Ain Mardia? Nur Alia Amira? Saya ada teacher. Nur Amira Syuhada? Saya teacher. Putri Alia? Siti Alisha? Saya. Wan Hifza? Saya. Muhammad Daniel? Muhammad Ada, Daniel? ada teacher. Okey. Nafis? Mana Nafis? Saya ada teacher. Saya pergi refill air kat tadi. Refill air? Oh. Okey. Terperanjat kita kalau awak tak ada. Pelik awak tak ada. Okay. So kita pergi. Awak nampak kan dekat gadget awak ada standard solution punya soft copy? Ada? Semua nampak ke? Ada. Nampak. Okay. So standard solution. Kenapa teacher pilih topik ni kenapa teacher pilih topik ni untuk buat revision dengan kamu? Sebab masa teacher tanda kamu punya senior, abang-abang dan kakak awak punya paper SPM RSM hari tu, teacher sangat terkejut lah sebab mereka tak boleh come up dengan perkataan standard solution. Apa yang dia keluar adalah original solution. Ni bukannya KFC bucket yang ada original dengan spicy. Bukan. So word yang betul adalah standard solution. So sebab tu teacher rasa teacher perlu study semula dengan kamu lah. Mungkin ada yang terlepas pandang ke sebab standard solution ni dia tak famous dekat dalam IT CSE kan. Kamu memang rasanya standard solution tu tak ada come up pun dalam perkataan. So tapi dalam KSM ni dia ada istilah standard solution. So kalau kita tahu standard solution ni maksudnya standard tu benda yang kita dah tetapkan piawaian lah kan. Contoh kita nak apa, standard ni standard kita punya girlfriend, ni standard husband kita, ni standard wife kita, semua mesti ada standard benchmark yang kita nak letak. Sama jugalah macam standard solution, dia ada satu piawaian yang di mana kita tahu benda tu is a known, something yang kita tahu. So kalau dengan standard solution ni apa, standard solution ni definition macam biasalah. Kimia ni dia tak lari selain daripada calculation, dia mesti ada
definition. So dalam definition mesti ada class and properties. Apa itu kat mana? Ni tengoklah kan. Sebab tu pentingnya buku teks. Sebab kita tak nak tengok buku rujukan yang panjang-panjang melebar tu. Sebab kan ada markah sangat pun. Dan so kita tengok kat sini je, simple je. Okay, standard solution is a solution with a non-concentration. Oh, rupanya yang kita dah letakkan standard dekat solution ni, kita letakkan standard concentration dia. Okay, so apa dia class? For the definition of standard solution, class dia adalah solution. Ini class dia. Is a solution. Standard solution tu dia adalah solution. Solution apa? Apa properties yang kita nak menerangkan kelas tu? So properties dia is a with non-concentration. Okay, kalau kita cerita pasal standard solution ni, kita tak boleh lari lah. Kalau untuk prepare the standard solution. Kenapa kena ada standard solution? Kenapa standard solution ni sangat penting? Okay, senang cerita, sekarang kamu memang tak nampak. Kan? Tapi bila kamu dah masuk kat university nanti, kamu ada final year project. Kalau final year project kamu tu melibatkan topik kimia ke kan, chemistry, kamu ambil bidang chemistry. And then kalau chemistry tak lari lah dengan preparation standard solution. Sebab standard tu kita akan jadikan dia macam stock solution. Stock solution ni di mana kita akan just prepare sekali je. Tapi kita prepare sekali dan kita akan ambil certain volume untuk preparekan ada banyak lagi solution, iaitu diluted solution. Dia macam kalau kamu buka peti ais kamu, apa yang standard solution dalam peti ais kamu, iaitu cordial kan, cordial rose tu, cordial air lah. Kita akan tuang dan kita akan buat dilution. So sebenarnya dekat rumah kita pun ada standard solution lah, tapi yang boleh diminum. Okay, itulah yang non-concentration dia. So kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak prepare standard solution? Laju sangat ke dia cakap? Boleh follow tak? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Kalau kamu tengok kat sini, dalam standard solution, apa yang penting? Apa apparatus yang penting kena ada dalam standard, nak prepare standard solution? So untuk prepare standard solution ni, kita kena ada volumetric flux. Apa itu volumetric flux? Inilah dia volumetric flux tu. Di mana volumetric flux ni ada apa? Dia ada calibration mark. Calibration mark tu apa? Calibration mark tu takat di mana kita nak top up air tu sehingga takat tu. Di mana dia ada fixed volume. Okay, dia ada fixed volume. Contoh, okay, this volumetric flux is 250 cm3. So maksudnya kalau kita isi air, tuang, okay, solution kita tuang kat dalam ni sampai takat calibration mark, maksudnya kita stop. So maksudnya kita dah penuhkan 250 cm3. So benda ini memang sangat penting, sebab kalau awak prepare salah standard solution, nanti solution dilution awak pun akan jadi salah. So bila you buat eksperimen, awak tak akan dapat solution ataupun bacaan yang tepat. So first thing first, you have to make sure your standard solution, your prepare standard solution is a correct concentration. Kan? Kita tak nak bila kita buat dilution tu salah, lari banyak. Okay, so ini adalah untuk step by step how to prepare the standard solution. Dia starting from what? Starting from solid. Tak kisahlah, contoh dalam this experiment want to prepare the sodium carbonate solution. So you kena ada solid sodium carbonate. So solid sodium carbonate ni you main ambil je ke? No, you kena dia ada precise mass. So you kena timbang. Timbang dia daripada mana? Timbang dia kita kena kira lah daripada number of mole. Sebab itulah number of mole ni dia sangat penting. Sebab number of mole kita akan tahu mass. Berapa mass yang kita perlukan nak prepare berapa certain for the certain concentration. Dia punya concentration. Itu untuk preparation of standard solution. Ada buku dia guna istilah stock solution pun sama je. Okay, cuma bahasa yang paling kerap kita guna adalah standard solution. Okay, so ini adalah untuk preparation apa?
So 1 mole per decimeter cube. Teacher nak tanya, mole per decimeter cube ni unit apa? Molarity. Yes, molarity. So kita tahulah. So dia punya non-concentration dia adalah 1. Okay, nak prepare apa? Sodium carbonate solution. So kalau untuk prepare standard solution ni, dia tak boleh lari dah dengan calculation. Okay. So apa dia punya calculation yang kita nak buat sekarang ni? Okay, tengok sampai sini konsep dia. Bila kita dah prepare standard solution, mestilah kita nak ambil certain amount of the standard solution to prepare the dilution solution. Kita nak dilutekan dia. So bila kita nak dilutekan dia, kita kena ingat satu konsep. Okay, konsep dia macam ni. Okay, kita buka. Okay. Ibarat dia macam ni. You ada satu solution. Okay. Dalam solution ni teacher kata kat sini ada 75 cm3 the volume and ni volume dia. Lepas tu dia punya molarity 1. Okay, mole per decimeter cube. Okay, so kalau ibarat contoh macam ni, kalau teacher kata 1 mole per decimeter cube, let's say teacher kata ada 3 gram solid dalam ni, iaitu dia punya solute lah. Okay, solute dia. Itu concentration kan. Hari tu kita dah belajar definition of concentration. So definition of the concentration, dia mesti kena kaitkan the quantity of the solute per unit volume. So maksudnya contoh let's say 3 gram dalam 75 cm3, dia memberi molarity sebanyak 1. Okay. Lepas tu apa yang berlaku? Teacher beaker yang sama, teacher tak prepare solution yang baru. Okay. So you ada sini 75 cm3 dan just teacher tambah aja lagi. Jadi 25 cm3. Okay, volume dia jadi berapa? 100 cm3, betul. Okay, teacher nak tanya, molarity berubah ke tidak? Berubah. Molarity berubah. Kenapa you rasa molarity dia akan berubah? Volume dia. Very good. Volume. So bila kita cerita hari tu pasal molarity ataupun concentration, kita kena cerita pasal the quantity of solute and also kita akan cerita pasal volume of solution. So maksudnya bila volume berubah, molarity dia akan berubah. Okay. Cuma soalan teacher nak tanya, quantity of solute berubah tak? Quantity of the solute berubah tak? Tak. Betul. So maksudnya dia punya okay. So maksudnya dekat sini kalau sini 3 gram, sini pun akan jadi 3 gram. So maksudnya number of mole yang ini sama dengan number of mole yang ini. Betul? Setuju tak? Setuju. Okay. So molarity dia akan berubah bila volume berubah ataupun kita kata quantity of solute berubah. Dia sama salah satulah, ataupun ada case dua-dua berubah. Tapi dalam case yang kat sini volume berubah. So kalau volume berubah, molarity berubah. Tapi kita kena faham konsep. Yang kita ubah adalah volume, tapi still dia punya number of mole dia adalah sama. Sebab tu yang ini kita istilah dia, kita kata ini adalah dilution. Sebab tu bila dilution, kita akan guna formula apa? Kita akan mula guna formula M1 V1 equal to M2 V2. Kalau you tengok M1 V1 ni sebenarnya adalah calculation daripada N equal to MV. Okay, so dia nak bagi tahu bahawa N1 sama dengan N2. Sebab tu M1 V1 is equal to M2 V2. So number of mole tidak berubah.
Okay, number of mole tidak berubah. Unless dia ada second situation. Okay, unless dia ada second situation. Dia ada satu ni. Okay, ini 75. Okay, lepas tu you ada apa? Okay, you ada 75 cm cube. Okay, kalau you masuk sini 3 gram and then you masuk kat sini 5 gram. Okay, teacher nak tanya, concentration berubah tak? Concentration berubah tak? Berubah. Berubah. Kenapa concentration berubah? Sebab you ubah dia punya number of solute. So concentration ni dia memang akan ada efek dengan solute ataupun dia ada kaitan dengan volume. Boleh? Boleh tak setakat ni? Boleh. Okay, good. So next kita pergi kita pergi dekat terperanjat saya. Aku nampak dia. Pak di tahun lepas ke tak di Tahun lepas. lepas di media sekarang. Okay. So so ini apa yang teacher nak explain lah. Okay, apa yang teacher nak explain. Kenapa datangnya istilah yang ni. Okay, N1 is equal to N2. Sebab dia hanya ubah volume sahaja. Dia tak ubah number of mole. Okay. Teacher, pening tak teacher bila kita nak buat M1, V1 sama dengan M2? Itu pening tak? Okay, dia sebenarnya macam ni. Awak tak payah pening-pening kepala nak tentukan ini adalah M1, ini adalah M2, tak payah. Kalau kamu dah memang contoh nanti kita akan pergi. Kita akan pergi satu soalan tu, teacher nak tunjuk kat kamu. Kalau kamu molarity tu dia mesti sepadan dengan volume dia. Janganlah bila you buat M1 sini, V2, ni salah. Ni salah. So padanannya make sure mesti betul. Okay, boleh tak Fadil? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, boleh Okay, kita terus pergi dekat soalan ni. Soalan ni sangat menarik harapnya bukan teacher je lah yang rasanya benda ni menarik. Teacher harap kamu pun rasa benda ni menarik juga. Okay, soalan macam ni dia keluar masa trial tahun ni lah, Negeri Selangor. Teacher rasa exact dia ubah concentration tapi volume dengan method ni sama je. Okay. So, ni kita tengok apa sebenarnya soalan ni nak sebenarnya. Soalan ni dia kata shows 75 cm cube of 2 mole. Okay, yang ini unit apa? 75 cm cube ni is belong to what measurement? Okay, volume. Sebab tu unit penting. Kalau you unit pun tak tahu, itu yang masalah tu, tak tahu tu adalah nilai apa kan. So ini adalah volume. Okay, 2 mole per decimeter cube ni apa benda? Ni unit apa? Molarity. Okay, molarity. Okay, nampak tak? Teacher tak identify lagi V1, M1. So M1, V1 ke teacher tak identify lagi. Teacher hanya identify dulu yang mana satu volume, yang mana satu molarity. Okay, yang volume dengan molarity ni is belongs to nitric acid. Okay, itu adalah first solution dia. Lepas tu dia kata that is diluted to. Maksudnya bila dia dah prepare, okay, dia dah prepare satu, nampak dia prepare satu beaker. Beaker ni ada 75 cm cube of solution di mana dia punya non concentration dia adalah 2. Okay, lepas tu dia kata this solution ni diluted to X mole. Okay, iaitu concentration yang kita tak tahu yang baru, di mana 25 cm cube distilled water is added. So pada same beaker dia hanya add 25 cm cube sahaja. Pada beaker yang sama. So totally you akan dapat berapa volume dia tadi? 75 campur 25? 100. Ya, 100. Okay, 100 cm cube. 100 cm cube di mana molarity dia memang definitely is different sebab kita dah ubah dia punya volume. Tapi number of mole berubah tak? Saya nak tanya kamu. Number of mole berubah tak? Tak.
Tak. Ya, number of mole tidak akan berubah. Sebab tu untuk calculation ni kita akan guna M1 V1 equal to M2 V2. Teacher, yang depan ni M1 ke V1 ke, yang belakang ni M2 V2? Tak payah kisah-kisah sangat. Yang penting adalah padanan awak tu betul. So maksudnya bila awak buat M1 ni adalah 2, maksudnya V1 dia yang mana? 75 ke 25 ke 100? Yes, 75 centimeter cube. Okay, so it's equal to, so X, the molarity is X. Volume, volume mana satu ni? 100 ke 25 ke berapa? Volume 100. 100. Sebab ini adalah new kan, ini adalah diluted. Sebab dia kata diluted kan, to new solution. Okay, so just kamu kira je lah berapa dia punya molarity. Dan mesti kena ada correct value and correct unit. Kalau dalam exam tak ada unit salah, walaupun you betul ni nilai. Ini adalah universal punya knowledge kan. So kalau untuk calculation memang kena ada unit. Tapi teacher nak tanya, pH ada unit tak pH yang kita belajar semalam? Tak ada. Tak ada. Tapi nilai pH kenapa? Kena ada berapa decimal place? 1 decimal place. Dia mesti ada 1 decimal place. Dia tak ada unit, tapi bila you tulis jawapan, awak kena buat 1 decimal place. Boleh? Boleh tak Pak Duke? Okay. Yang ini very straightforward lah. Macam tadi soalan ni soalan yang menarik lah. Sebab you kena faham konsep the number of mole does not change. Okay. Even though you add volume of water kan, 25 cm cube of water. Okay, so example number 13. Determine the volume. Soalan nak volume. Okay, soalan nak volume. And then 2 mole decimeter cube ni is a molarity. Okay, acid needed to pipette into volumetric flask. So maksudnya yang ni dia ada satu, lepas tu dia nak prepare a new solution which is diluted. Yang ni bukan tambah air, dia tak tambah. Cuma dia ambil certain amount atau certain volume of HCl to prepare a new solution of HCl. Di mana dia kata dekat sini into a volumetric flask dia, volume dekat sini adalah 250, molarity dia adalah 0.2. So maksudnya dia nak tahu ada berapa banyak volume yang kita ambil daripada standard solution ni nak prepare a new solution. Awak nampak tak Pak Duke? Nampak? Nampak je. So untuk soalan ni dia ada two different situation. Okay, situation pertama dia just add water. Okay, situation yang kedua dia tak add water, dia ambil hanya certain amount and then dia prepare a new solution which is diluted solution. Okay, itu untuk standard solution. Ada apa soalan untuk standard solution tak? Teacher, Ya saya. yang volume dia tu tak payah tukar jadi decimeter cube kan? Very good question. Kenapa saya kata very good question? Sebab dia alert dengan centimeter cube dengan decimeter cube. Okey. Tak perlu tukar sebab kalau kita secara logik akal lah kan. Sebab tu kita bermain-main dengan dia punya unit. Sebab kalau kita buat dalam ni, dalam tu, okey, dia kan M1V1 kan. So M dia dalam mole per decimeter cube. You akan kali dengan centimeter cube. Betul tak? Kalau kita tak tukar unit. So sama dengan mole per decimeter cube kali dengan centimeter cube. Let's say lah kita kata kita nak dapatkan dia punya molarity ni. Nak dapatkan molarity so akan tinggal mole per decimeter cube. So centimeter ni you akan bawa ke bawah kan. Mole per decimeter cube kali centimeter cube bahagi dengan centimeter cube. So kita akan tolak je. So you rasa perlu tak kita nak convert kepada decimeter cube? Tak perlu. Tak perlu sebab dia bermain-main dengan elimination. Tapi kalau yang hari tu kita kena convert sebab kita tak boleh nak cancel dia punya unit.
Sebab tu first day kita belajar tu centimeter cube memang kena tukar dengan decimeter cube. Yang ni sebab dia special case. Sebab kita boleh bermain-main dengan dia punya unit. Boleh tak? Boleh teacher. Okay, good. So maksudnya bagus lah. Siapa yang tanya tu? Saya tak nampak muka. Zulfaris. Zulfaris bagus. Zulfaris alert lah kan. Okay, take two. Okay, supaya kita boleh pergi dekat kamu punya PBD. Yang ini teacher download daripada jawapan kawan kamu senang teacher nak discuss terus jawapan dia. So siapa yang nak minum air dulu boleh, siapa yang nak ambil buku PBD siap-siap boleh. Sebelum kita terus discuss soalan. Dan kita tak discuss semua cuma teacher akan select mana yang teacher rasa teacher nak discuss, yang mana yang sukar lah untuk kamu faham. Ika, kamu tak dapat. Yang tu try juga. Okay, ke sana kat kemudian. Mana dapat terang kita. Cikgu dulu kisahkan kat awak. Okay, dah dapat dah. Dah dapat dah. Semua dah ada dah. Sebelum kelas saya, kamu ada kelas apa? Mat. Kamu siapa ajar? Teacher aku Mi. Teacher aku. Okay, so terima kasih kepada Mas Nurul Aina sebab dia memudahkan kerja teacher. Sebab jawapan dia memang terus dah dalam satu PDF file kan. Mudah teacher nak download. Lepas tu memang snap daripada soalan dan jawapan. Tulisan pun tulisan yang cantik. So thank you Mas. So teacher gunakanlah awak punya contoh. And then Mas pun kata, alamak takutnya soalan, kalau ada soalan yang salah, tak payah, teacher bukan judge. Sekarang ni kita dalam proses belajar. So kalau kita dalam proses belajar, jangan takut buat salah. Gitu sesi motivasi. Kan teacher dan motivasi itu berpisah tiada. Okay, so ready Pak Duke? Ready. Ready. Apa yang teacher nak dengar suara yang jarang bersuara? Haziq ada Haziq? Haziq ada ke? Bashir. Haziq puasa? Apa kaitan puasa dengan menyahut teacher? Bukan teacher, bukan. Oh bukan. Itu suara Nafis tu rasanya. Adib ada Adib? Ada je. Alah. Kita tak boleh kalau Adib tak ada. Rasa sunyi. Lepas tu tak datang kelas teacher kan yang first. Okay. So sekarang ni soalan calculate the pH value of nitric acid with the concentration of 0.2 mole decimeter cube of hydrogen ions. So kan cik kata concentration ni kita kena tengok dia punya solution. So solution dia adalah acid. So yang ini adalah 0.2. Ini concentration apa? Ini adalah concentration of hydrogen ions. Tekan calculator. Jangan ingat kita ni tengok je boleh faham. Tak boleh. Kan tekan calculator.
Yang ni teacher nak puji satu benda. Yang teacher rasa benda ni jarang teacher nampak pelajar buat tapi Mas buat. Okay, sekarang ni Mas ni dia sangat alert sangat alert dengan negatif. Betul. Sebab kalau apa yang selalu teacher nampak, awak akan buat macam ni. Okay, negatif log ni betul dah, 0.2. Lepas tu awak akan buat macam ni, 0.699. Yang ni salah. Kenapa salah? Sebab nanti awak akan tendensi untuk dapat apa? 0.7. Salah. pH tak ada negatif. Kita yang ni pH untuk value ni dia tak ada simbol negatif sebab tu log ni itself, kenapa dia ada negatif kat sini? Sebab bila kita tekan kalkulator, yang ini akan menghasilkan negatif. So kita nak cancel negatif tu sebab dia akan jadi negatif dekat depan. Okay, so baguslah Mas dia alert dengan negatif. Tapi kebanyakan pelajar yang teacher nampak dia akan tersilap dekat sini. Sebab ini pun dia ada negatif dia sendiri. Okay, good. So betul jawapan yang ni. Yang ni tak susah sangat. Teacher nak skip soalan ni. Okay, yang ni. So soalan kata calculate the molarity. You tahu molarity ni adalah concentration acid X with the pH value. So sebab acid ni very straightforward lah. So kita akan buat pH is equal to negative log concentration of hydrogen ion. Soalan nak ni. Okay, yang diberi apa? Diberi 2.5. So dia akan dapat negative log H plus ion. So nak dapatkan concentration of hydrogen ion akan jadi 10 kuasa negatif sebab ni you pindah kat sini kan. So negatif 2.5. Cuba tekan kalkulator semua. Dapat tak jawapan macam Mas? Dapat itu. Betul ni dapat? Betul ke dapat? Betul ke salah jawapan ni? Betul. Dapat. Betul. Ha. 10 kuasa negatif 2.5 you dapat 3.2 3.2 times 10 power negative 3. Okay. Dia tak ada negatif 3 pun kat sini. So salah lah kan? Jawapan dia sepatutnya 0.032 mol. Very good. Teacher suka benda yang salah macam ni. Supaya next awak tak buat benda yang sama lah. Okay. So kena alert lah. 10 kuasa negatif 3 sepatutnya. Okay. So bila you dapat nilai macam ni, jangan tinggalkan macam ni. Awak kena buat dalam decimal place. So jawapan adalah 0.032 mol per decimeter cube. Mesti correct unit, correct value and correct unit untuk dapat markah. Boleh tak 4 Duke? Boleh je. Boleh. Mas ada kat tu? Mas? Ada teacher. Okay. So next time Mas dah tahu kan? Tak boleh buat silap apa kan? Okay. Okay, good. Teacher, Ya saya. dia 0.03 ke 0.003? 0.033 kan? You dapat 0.003 je tadi. Dia ada 2 zero kan? Dua Dia zero. ada 2 zero lepas tiket. 0.00. sebab sekarang ni teacher punya scientific calculator teacher hilang. So kamu tekan calculator macam mana? Dapat 0.003. 2 zero. Macam tu? 2 zero. Okay. Ikutlah kamu kira macam mana. Sebab dia memang 10 the power of negative 2.5 Mas dapat apa Mas? Bila you dah kira semula Mas? Dapat Hilang dah. Yang ini sama je soalan ni dekat atas. Okay, kaedah yang sama. Okay, kita pergi yang dekat sini. Okay, kita tengok yang kat sini. Calculate the pOH, value of potassium hydroxide. Ni straightforward. Di mana 0.1
You dapat 1 ke? Saya keluar ke? Tadi teacher lagging teacher. Oh ya ke teacher yang lagging? Sekarang ni dah clear dah? Beranjak kita? Dah. Okay. So untuk soalan example 5. Okay, very straightforward calculation. Okay, they just nak concentration of hydroxide ion. Okay, tekan calculator. Dapat tak? 1. Mesti dapat 2 Dapat je. Satu je. Patutnya 1. Okay, patutnya jawapan dia 1. Nampak tak apa yang teacher nampak kan? So calculator penting. Nampak soalan kira soalan tu tapi salah tekan calculator. Itu natijah ni. Tak nak macam ni kan? Okay. So next pun sama. Yang ni nak apa? Tadi dia nak pOH. Tapi sekarang dia kata calculate the pH value of alkaline solution. Kalau acid straightforward sebab kita tahu pH is equal to negative log concentration of hydrogen ion. Tapi kalau alkaline dia ada 2 calculation step dia. Yang pertama you kena cari pOH dia dahulu. Lepas tu baru you akan buat pH plus pOH is equal to 14. So sekarang soalan kata nak pH value. So soalan nak yang ni. Tapi yang diberi apa? Concentration of hydroxide ions. Okay, you masukkan nilai dia. So you kira dah pOH dahulu sama dengan negative log 0.1. Okay, you dapat berapa pOH dia? 1. Okay, you dapat 1 kan? Okay, you dapat 1.0. Okay, lepas tu so pH sama dengan 14 minus 1.0. So you akan dapat 13 point. Mesti ada 1 decimal place Mesti kena ada 1 decimal place untuk pH. pH dan pOH lah sekali lah yang kat sini. Okay. Mas, kenapa kalau 0.1 ni awak dapat negatif 2 Cuba Mas tekan calculator. Dapat tak 1? Sebab teacher dah 2 soalan dah. Bila 0.1 Mas dapat negatif 2. So tekan balik calculator, Mas tengok apa yang mana yang silap. Kenapa awak masih dapat 2 kat sini? Sepatutnya jawapan dia 1. Teacher lagging ke? Tak teacher okey je. Tadi je. Beranjak kita. Okay, yang ni pun soalan ni sama lebih macam atas. Tak perlulah teacher nak betulkan. Okay, cuma teacher nak emphasize lah. Untuk pH value, topik pH value ni, okay, concentration of hydroxide ion ataupun concentration of hydrogen ion, okay, unit dia mesti dalam mol per decimeter cube. Okay, mol per decimeter cube. Sebab kadang-kadang ada soalan kata, okay, calculate the concentration of hydroxide ion. So even dia guna word concentration pun, okay, dia tetap kena guna molarity. Okay, so unit dia adalah mol per decimeter cube. Okay, itu yang berlaku lah. Sebab ada student tanya teacher. Okay, so kita pergi dekat concentration. Yang ni daripada gram per decimeter cube nak tukar mol per decimeter cube, ataupun you nak patah balik daripada molarity nak jadi concentration. So by right awak dah faham dah. Kalau kita kata cerita pasal concentration, okay, dia ada kaitan dengan volume dan ada kaitan dengan solute. Okay, concentration ada 2 unit, sama ada gram per decimeter cube ataupun mol per decimeter cube. Gram ini kena balik semula kepada mass. Kadang-kadang soalan bagi mol. Kan kalau mol dia kenalah convert kepada mass.
sebab dia nak concentration dalam gram per decimeter cube. So awak janganlah macam kaget sangat kan, terperanjat sangat kalau dia bagi mol tapi dia nak concentration. So you just tukarlah mol kepada mass. Macam mana nak tukar mol kepada mass, Pak Duke? Darab molar mass. Ya, daratlah dengan molar mass. Janganlah terperanjat. Sebab benda ni bukannya benda yang baru, betul tak? So itu pentingnya kita kena faham pasal unit. Kalau soalan bagi mol, lepas tu dia kata, okay, what is the molarity? Tak ada masalah lah sebab molarity memang mol per decimeter cube. Tapi kalau dia kata, okay, dia bagi mol, tapi dia suruh calculate concentration. So gram per decimeter cube. Janganlah cuak. Awak dah ada satu info kan. Awak tahu, oh relax mol kan boleh tukar kepada mass. Darab dengan molar mass. Okay. Okay, what is the concentration? Soalan nombor sebelum. Kamu berada pada pace yang sama ke dengan teacher? Sama teacher. Sama. Tak hilang Wafiq ada kat situ ke? Ada teacher. Ada. Kamu berada pada soalan yang sama dengan teacher ke? Yes teacher. Bagus Wafiq ni. Wafiq sebenarnya dia ada satu motivasi kan Wafiq kan. Sebab dia ada lompatan sarjana hari tu. Melompat tinggi Wafiq. So maksudnya bila dia nak masuk tahun ni, semangat dia tu tengah berkobar. Bagus lah. Bagus. Amira Syuhada ada kat situ? Ada. Lemah. Amira Syuhada lemah. Lemah ke sebab internet slow? Saya batuk sihat. Alah, tak sihat. Okay. Minum banyak air duduk rumah ni awak punya jarak air ke awak ke dapur tu sangat singkat kan. So mestilah boleh minum banyak air kan. Alamak. Okay. So soalan ni, what is the concentration of copper sulfate? Okay. Kadang-kadang soalan dia dah kata dia nak concentration tu dalam unit apa. Tapi kalau soalan ni dia tak kata kan dia nak unit apa. Tapi kamu ada satu keyword kat sini iaitu concentration. So bila kita kata concentration, kita dah tahulah dia mesti dalam gram per decimeter cube. Okay, so you ada 50 gram, 50 gram of copper to sulfate dissolved in 2000 centimeter cube of water. Very straightforward. So kalau kita just gram divide by centimeter cube ni kena buat apa? Sebab dia mesti decimeter cube. So dia kena buat apa? Convert kan? Ke decimeter cube. Ya. So bila dia convert, dia akan dapat berapa? 2000 bahagi dengan 1000. 0.2. 2 kan? Bukan 0.2, betul tak? 2. Okay. Buku pun salah. Lepas tu jangan percaya sangat dengan buku. So maksudnya 2. So 50 gram bahagi dengan 2 decimeter cube. Awak akan buat berapa? Cuba tekan kalkulator awak. 35 apa? Okay, good. So kalau awak rasa mengantuk nak pukul 1 ni, tekan kalkulator. Bagikan awak punya tangan tu bergerak. Kalau tunggu teacher bercakap, tunggu kawan awak bagi jawapan, dia memang mengantuk. Kan? Okay, so kena ada inisiatif lah. Okay. Determine the concentration. Okay, yang ni pun sama macam yang kat atas. You kena buat conversion. Calculate the molarity. Nampak? In the unit. So sekarang ni dia dah bagi molarity. Soalan suruh tukar kepada concentration. Okay, so kalau molarity nak concentration kena buat apa? Molarity nak concentration.
Darat dengan molar mass. Betul ke darat dengan molar mass? Betul? Betul. Betul. Okey, kita double check. Okey, molarity kita tahu unit dia apa? Unit molarity dia adalah mol per decimeter cube. Okey, kalau you kata darab tadi Okey. Molar mass unit dia adalah gram per mol. Okey, darab dengan gram per mol. Okey, so potong mol you akan dapat gram per decimeter cube. Betul tak? Gram per decimeter cube ni adalah concentration. Betul? Kalau Concentration. betul. Betul, tanjat kita. Kan. So maksudnya betul lah. Sebab tu kalau kita nak convert molarity kepada concentration, kita kena kali dengan molar mass. Okay, molar mass. Unit. Kita bermain-main dengan unit sekarang ni. Okay. So kadang-kadang kalau awak rasa lupa, kadang-kadang kita lupa lah molarity nak ke concentration ni nak darab ke bahagi. Kita tahu molar mass dia punya keyword kan. Tapi kita macam nak darab ke nak bahagi. Tak payah pening. Kan tak payah nak menangis-nangis kat tepi tu. You buat je macam yang teacher buat ni. Imediate Pesanan. Ada lagi ramai tak hantar baru 9 orang je. Okay, saya bagi sampai tengah malam. Bye-bye. Dengar tak apa teacher Nana cakap? Dengar teacher. Soal 9 orang je baru hantar. So, kerja apa yang teacher Nana bagi awak? 9 orang je baru hantar. Pak. Lawak-lawak ni. Okay, boleh tak? Okay. So maksudnya molarity nak concentration. So sebab tu janganlah pening kalau tak berapa hafal nak darab ke nak bahagi. Tak payah. So tapi yang paling penting awak kena tahu molar mass ni dia punya unit apa. Molar mass unit dia gram per mol. So nanti you just play around lah dengan dia punya unit. So bila you play around dengan unit, baru you tahu, molarity nak ke concentration kena darab dengan molar mass. Boleh tak Pak Duke? Boleh sir. Boleh Awak tak terperanjat kena sergah ni. Okay. So kita pergi dekat ni. Okay, calculate the concentration of sodium. Yang ni daripada concentration nak dia kata calculate the concentration kan. So maksudnya molarity lah. So daripada molarity nak ke concentration. So kena darab dengan molar mass. Okay. So yang ini soalan ni dia nak molarity. What is the molarity? Dia bagi apa? Yang ini adalah concentration. So maksudnya daripada concentration nak ke molarity. Ni pun darab juga. Kan concentration darab ke? Concentration. Bahagi kan? Sebab yang ni dia buat jauh ni. Bahagi. So tengok balik sebab betul tak? Bahagi dengan molar mass. Boleh double check, tak ada masalah. Concentration gram per decimeter cube. Lepas tu bahagi dengan gram per mol. Kalau bahagi maksudnya kita kena jadikan darab kan. Matematik. Sifar matematik ni. So bila darab kita kena terbalik kan. Mol atas, gram bawah. So kita cancel. So akan dapat mol per decimeter cube. So betul lah. So nak dapatkan molarity, okay, concentration kena bahagi dengan molar mass. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ke tak faham apa sebenarnya yang teacher duk popek-popek kat sini ni? Faham juga. Faham ke? Syakir ada? Syakir faham tak apa yang teacher cakap ni Syakir?
yang Syakir tulis? Saya tak nampak sebab tengah view. Dia tulis faham teacher. Okay, Dia tak. Thank you. Okay, yang ni just conversion je. Tak ada apa yang sukar. Yang ni. Yang ni. Teacher suka dengan soalan ni. Okay, soalan ni semua orang dah tengok ke? Dah buat dah kan? Sepatutnya sebab teacher tengok kat GC, 2 orang yang tak hantar. Wafiq dengan Daniel. Wafiq kenapa tak hantar Wafiq? Wafiq kenapa tak hantar? Daniel kenapa tak hantar? Bawa Syed. Okay, Wafiq dulu. Kenapa tak hantar? Teacher tanya Wafiq, kenapa tak hantar? Wafiq. Terkedu lah. Dia tak ada semangat je membara tapi tak buat praktis. Daniel, kenapa tak hantar? Daniel dah buat ke belum sebenarnya Daniel? Tak ada jawapan. Okay, tak apa. Tak ada jawapan, tak apa. Dia menjadi tanda tanya kat situ. Okay. Sebab dia macam ni. Sebab orang lain hantar kan. So orang lain pun ada banyak homework. Tapi mereka manage to submit. So apa beza kamu dengan mereka? Tak ada beza sebenarnya. Kan? Sebab mereka pun banyak kerja, kamu banyak kerja. Tapi mereka hantar. Kan? So yang penting bagi teacher sekarang ni adalah kalau kamu tak dapat nak siapkan, kamu PM tepi teacher lah personal. Kan beritahu kenapa. Tapi tak ada apa-apa. Kamu diam. Kan? Okay. So what is the number of moles? Sekarang nak number of mole. Okay, glucose contain. Ini dalam solution dia volume. Okay, so yang ini adalah apa? Ini adalah molarity dia. Okay, dia bagi 2 mol per decimeter cube. Okay, so sekarang ni bila kita cerita pasal number of mol, yang hari tu kan, masa kelas teacher tu, teacher dia bagi tahu kan, dia ada 2 cara. Okay, teacher bagi tahu semula lah. Okay, dia ada 2 cara macam mana kita nak kira number of mole. Okay, sama ada awak pakai mole. Okay. Ada student yang buat segitiga tu, tak kisahlah awak buat segitiga ke apa. Tapi kalau personally teacher akan buat yang macam arrow keluar banyak ni kan. Okay, volume decimeter cube. Dia mesti volume ni mesti dalam decimeter cube. Daripada mole pun kita boleh dapat number of particles. Okay. So dekat sini ini satu cara nak kira mole. Okay, mole nak ke mass you kalilah dengan dia punya atomic mass ataupun dia punya molar mass. Kalau mole nak ke volume you kali dengan dia punya molar volume. So molar volume ni dia ada fix value kan, 24 decimeter cube per mole. Okay. Mole ni you kali dengan Avogadro's number. So kalau nak patah balik ke mole, dia kena bahagi. Ini one method to calculate number of mole. Okay. Method yang kedua adalah UN equal to MV ataupun N equal to MV over 1000. Kenapa 1000? Sebab volume dekat sini unit dia centimeter cube. Okay, ini clear. Kalau kamu tanya teacher, bila kita nak guna pengiraan yang pertama dan bila kita nak guna pengiraan yang kedua, senang je jawapan dia adalah awak tengok soalan tu reactant dia dalam bentuk apa. Kalau reactant dia nak concentration ataupun dia beri concentration dan dia suruh cari mole, maksudnya kita kena guna formula ini yang melibatkan molarity ataupun concentration. Tapi kalau soalan itu dalam bentuk gas lah ataupun soalan itu dalam bentuk solid yang tidak ada concentration ataupun tak ada molarity. Okay, tapi soalan tu nak mass. So you akan guna calculation ini.
Dapat tak baju? Okey. So kita pergi semula kepada soalan ini. So soalan ni apa sebenarnya? Soalan ni dia suruh cari number of mole. So nak guna yang nombor 1 punya number of mole berkira ke nak guna kaedah yang kedua? Ya, yang kedua. Sebab apa? Sebab dia ada molarity. So you buatlah N equal to MV. Kalau dalam kes ni kita akan buat over 1000 sebab kita nak convertkan 100. Okay. Ataupun ada kalau kawan tanya, teacher kalau saya tak nak guna N equal to MV over 1000, kalau saya nak convert siap-siap centimeter cube ni kepada decimeter cube, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Awak guna je lah N equal to MV nanti bila awak dah convert kan. So awak just guna yang ni lah. Tapi kalau awak tak nak convert siap-siap dekat sini, okay, awak nak masukkan je nilai dia 100 kat sini pun boleh. So awak guna formula yang ini. Yang ini very straightforward lah untuk dapat jawapan dia. So jawapan dia betul ke 0.02? Saya dapat 0.2. 0.2. So jawapan dia 0.2 Mas ada masalah dengan kalkulator ke Mas? Sebab kalau tengok dia ni, awak kira betul. Salah ni. Awak pindah maklumat tu salah. Sayang ni kan. Pindah maklumat ni salah. So bila pindah maklumat salah, bukannya tak tahu ni lah selalunya pelajar buat kan. Macam mana ini benda-benda yang macam perlu dielakkan. Pindahkan maklumat tu kena tepat. Tekan kalkulator tu kena betul. Bagus lah, teacher suka answer scheme pula. Teacher suka skrip jawapan mas ni. Sebab kita boleh tengok mana yang kita boleh perbaiki. Supaya bila actual exam nanti kita tak buat benda yang sama. Okay, baguslah teacher. Kita boleh identify benda-benda yang macam ni. Okay, so yang ini number of mole potassium hydroxide dia bagi, okay ni pun sama je. So you akan guna formula yang inilah sebab dia melibatkan concentration ataupun molarity. Okay, so yang ini calculate the mass of the solute. Okay, yang ini dia ada banyak layer. Bila dia punya calculation ni dia ada banyak layer. Okay, awak tengok calculate the mass. Siapa yang tak hantar kerja teacher ni kena tengok buka mata betul-betul lah. Sebab bila you tak hantar maksudnya you tak buat. So bila you tak buat maksudnya you tak berti nak buat. Sebab dia tak ada satu motivasi nak buat kat situ. Okay, so tak boleh lah ketinggalan macam ni dengan kawan. Kawan lain buat. So bila dia buat maksudnya dia tahu apa yang silap dia. Tapi kalau kamu tak buat, kamu tak tahu silap kamu kat mana kan. Teacher sudah dah bagi tazkirah. Okay, baik. Okay, calculate the mass of solute. Soalan nak mass. Mass mesti dalam gram. Mass mesti dalam gram. Unless, okay, berkecuali. Except, soalan tu minta mass dalam kg. Tapi jarang-jarang berlaku. So kalau ada mass of the solute, dia nak dalam bentuk gram. Okay, dia bagi sini volume, dia bagi sini molarity. Teacher macam mana tahu 0.01 ni adalah molarity? Simple je nak jawab soalan awak. Awak tengok unit. Unit adalah mole per decimeter cube. Okay, so calcium hydroxide solution, the mass of solute solution, so 0.01. Dia repeat balik saja. Okay. So you ada soalan nak mass, tapi soalan bagi volume, soalan bagi molarity. Kenapa pula tanda ni? Okay. So volume dia bagi 50 cm3, molarity dia bagi 0.01 mol per decimeter cube. Okay. So kalau awak tengok kat sini, apa yang kita boleh play around dengan soalan ni? Kita boleh play around dia dengan dia punya formula. So kita akan buat N equal to MV.
Tapi teacher, yang ni masih belum dapat maths lagi. Betul lah. Yang ini baru dapat mol. Tapi kita tak payahlah rasa susah hati. Sebab kita tahu mol boleh convert. Kan boleh dapat maths. So soalan ni very interesting sebab dia guna kaedah nombor 2 nak cari mol. Lepas tu dia patah balik guna kaedah nombor 1 untuk cari mol. Pak Duke nampak tak? Nampak je. Nampak. Nampak. Okay. So maksudnya sebab tu kita kena faham kaedah nak cari mol. Kenapa dia guna kaedah yang kedua nak cari mol? Sebab dia melibatkan concentration. Tapi sekarang kenapa dia guna kaedah yang pertama nak cari mol? Sebab dia nak mass of solute. Maksudnya mass of solute tu mesti dalam bentuk solid. Okay, so betul tak N equal to MV per thousand ni you dapat 0.5 mol? Betul ke? Betul. 0.30 Okay, 0.0005 mol. So memang confirm ni calculator mass ada masalah. Kan? Sebab dia dah betul dah transfer 0.01 betul. 50 betul tak? Betul. 1000 betul. Tapi kenapa dapat salah kan? Okay. Ke Mas? Mas ada komen ke Mas? Mas tak Mas internet dia problem. Oh, Mas ada problem. Okay, nanti cakap dengan Mas, teacher suruh check calculator balik. Kalau calculator tak ada bateri, pergi bagi bateri. Kalau tak, tukar lain lah. Sebab benda macam ni kita kena elakkan lah daripada exam. Sayang. Nampak? Teacher kalau tanda kertas kan, kalau berlakulah pelajar macam ni, ya Allah, teacher yang rasa macam sangat kasihannya pelajar ni macam tu. Dia bukan tak tahu. Tapi tak tahu mungkin hijab tertutup. Kita tak pasti kan. Sayang. Okay. So sekarang ni kita ada mall. Berhenti kat sini ke? Dah dapat mall lepas tu kita happy-happy ke? Belum lagi nak berhenti. So kita kena kali lah molar pada mall nak ke maths kita kena kali dengan molar maths. So molar maths ni ada masalah lagi tak? Form 4 nak kira molar maths ni. Siapa lagi ada masalah? Kira lah betul-betul CaOH2. 2 ni kepunyaan oksigen juga. 2 ni kepunyaan hidrogen juga. Okay, so you kembangkan je, you tambahlah semua and then you akan dapat molar mass. Okay, so kira. So berapa? Betul tak? Ni dah salah ni jawapan dia. Sepatutnya jawapan dia berapa? 0.037. Okay, ni jawapan yang sebenar. Okay, 0.037 gram. Okay. Ada soalan yang kamu nak teacher go through tak? Sebab yang ni buat the maths ni dah lebih kurang sama je. Ada yang soalan yang you nak teacher go through tak? Yang you rasa macam teacher skip lah soalan ni, tapi soalan ni saya nak tanya. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Betul ni Pak Duke ni? Tak ada okey je tu. Tak ada okey je. Okay, so now kelas kamu sebenarnya habis pukul apa? Kelas kamu sebenarnya habis dalam pukul 1:30 kan, 15 minit. Okay, teacher nak stop sampai sini sebab teacher nak minta awak buat untuk surat 133. Cuba buka soalan 133. Surat 133. Okay. Dalam masa 15 minit ni, okay, kamu boleh left Google Meet, jangan left lagi, sabar. Okay, 15 minit ni cuba buat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soalan dalam surat 133. Lepas dah siap, kamu terus hantar dalam GC. Nanti teacher akan buka dia punya column, dia punya assignment dekat Google, dekat GC. Clear tak arahan teacher? Surat berapa tadi teacher?
133. 133. Cuba buka sekarang. Kalau awak buka muka surat 133, dia ada example 18 sampai example 21. Kita pada muka surat yang sama tak? Sama. Sama je. Betul. So dalam masa 15 minit ni buat dulu 4 soalan ni dan dah siap terus dihantar. Jangan bertangguh. Sebab awak ada kerja bio yang tak siap lagi kan. Okay, so kita dismiss, tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bye. See you when I see you. Bye. Bye, teacher. Okay, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.